Muka Syah tiba-tiba jadi biru, kebiruan macam tu. Lepas tu berubah jadi muka macam muka nenek tua. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Lida. Thank you sangat-sangat sudi klik this video dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lida ni sekali, okey? Tanpa berlengah lagi, jom kita pergi kepada cerita kita yang pertama. Cerita ni mengisahkan tentang isteri office mate dekat tempat kerja. Mungkin bagi sesetengah orang cerita ni macam alah tak seram pun, biasa je, tapi Ida yakin dan percaya ada sesuatu yang kita boleh ambil untuk kita jadikan sebagai pengajaran. Untuk watak dalam cerita ni Ida bagi nama Syah. Okey, Syah ni dia telah dapat offer sebagai HR official dekat sebuah syarikat di Seri Kembangan. Jadi HR ni kan banyak berhubung dengan staff kan. Pada bulan kedua Syah ni bekerja dekat syarikat ni, Syah ni macam dah start terbiasa, dah start selesa dengan office mate dia. Maka Syah pun dah start keluar makan, bercampur lah lelaki perempuan. So dalam Syah keluar makan dengan kawan-kawan apa semua tu, staff-staff lelaki perempuan apa semua, Syah ni tak ada pun tersuka tersyok dekat mana-mana office mate dia. Sebabnya semua office mate dia tu dah kahwin. Kalau yang macam yang single-single pun kebanyakannya kerja di site. Lepas tu Syah ni pun memang dah ada kekasih hati. So pada satu hari tu tiba-tiba Syah ni terima panggilan daripada Encik, Ida bagi nama Encik Fendi lah. Okey, Encik Fendi ni office mate Syah ni lah kan. Tiba-tiba Syah ni terima panggilan daripada isteri Encik Fendi. Jadi Syah pun apa lagi terkejut lah kan, tiba-tiba dapat panggilan daripada isteri Encik Fendi. Dalam Syah terkejut tu, Syah macam layankan je lah. Isteri Encik Fendi tu tiba-tiba tanya Syah, Syah ni dah kahwin ke belum? Syah ni dah berapa lama kerja dekat situ? Syah selalu keluar makan pergi mana? Dan macam-macam lagi soalan yang pelik-pelik. Dia macam tiba-tiba orang call kita, tanya kita soalan yang macam tu. Syah pun jawab je lah soalan-soalan yang Syah mampu jawab. Tapi sebenarnya Syah ni dia tak rapat sangat pun dengan Encik Fendi, office mate dia tu. Sebab dia orang ni selalu keluar makan sama-sama. Maksud sama-sama tu bukannya berdua dengan Encik Fendi, tapi sama-sama dengan rakan-rakan office yang lain, office mate yang lain. So beramai-ramai. Lepas tu si Syah ni pun, dia pun pergilah cerita dekat Encik Fendi ni. Dia pergi bagi tahu dekat Encik Fendi tentang isteri dia yang call Syah. So Encik Fendi ni apa lagi terkejut beruk lah. Apa pula isteri aku ni call orang. Lepas je Syah cerita dekat Encik Fendi ni terkejut dan terus keluar dan call seseorang. So Syah memang perhati je lah gerak-geri Encik Fendi ni. Sepanjang apa yang berlaku ni, Syah tak pernah pun cerita benda ni dekat orang lain. Syah hanya diam je. So hanya dia dan Encik Fendi sahaja yang tahu tentang ni. Syah dengan Encik Fendi pun hari-hari macam tak ada apa-apa, tak pernah ungkit pun pasal benda ni. Macam buat nothing happen. Syah ingatkan benda ni macam dah berlalu lah, macam dah tak ada apa-apa lah kan. Rupa-rupanya beberapa minggu selepas kejadian tu, Syah mula mengalami mimpi yang pelik. Syah mula mimpi dihempap lelaki yang berbadan besar, berkepala botak. Dan yang peliknya dalam mimpi tu, lelaki tu paksa Syah untuk makan sesuatu yang Syah sendiri pun tak tahu apa benda tu. Dia paksa Syah untuk makan, untuk telan benda tu. Lepas je mimpi tu, Syah pun mula sakit-sakit badan. Muka Syah start naik bintik-bintik merah. Lepas kejadian tu pun Syah selalu macam sedih, cepat stres, rasa sedih, selalu menangis. So mula-mula dia ingatkan dia jadi macam tu disebabkan penat bekerja. So macam tak syak apa-apalah kan. Tapi dari situ juga dia perasan, dia start nampak macam ada bayang-bayang dekat rumah dia. Bukan je dia rasa macam ada bayang-bayang yang berlega dekat rumah dia, tapi masa dia tidur pun dia rasa macam ada something dalam bilik dia. Gangguan-gangguan tu dah start makin teruk. Selain tu, office mate Syah ni pun macam tak perasan kewujudan Syah dekat office tu. Pada satu hari, diorang ni buat
potluck tau. Jadi Kak Siti yang menganjut ni pun ajaklah semua rakan-rakan office ni untuk pergi dekat bilik meeting untuk bergambar ramai-ramai kan. Tapi yang peliknya tu, masa Kak Siti lalu dekat depan meja Syah, Kak Siti langsung tak tegur Syah macam biasa. Kak Siti je selalu macam tak nampak, buat tak tahu je. Kan pelik tu kan. Lepas tu Syah pun pojoklah hati sendiri. Tak apalah, mungkin Kak Siti tak perasan kot. Syah pun pergilah ke bilik meeting tu sendiri. Tapi tup-tup bila Syah masuk je dalam bilik meeting tu, Kak Siti pun nampak dia. Kak Siti pun macam, oh Syah ada. Ingat kan Syah tak ada. Sebabnya akak daripada pagi lagi tak nampak Syah. Syah pun macam pelik lah. Kenapa boleh jadi macam tu kan? Bukan Kak Siti je sebenarnya. Office mate yang lain pun macam buat tak tahu je dekat dia. Macam tak perasan pun kewujudan dia dekat office ni. Dan satu hari tu kan, Syah ni dihina oleh Encik Fendi di depan khalayak ramai. Cerita dia macam ni. Encik Fendi ni, masa dia tiba-tiba lalu dekat depan meja Syah, Syah pun tegur lah. Syah nak tanya isu claim. Lepas tu tiba-tiba Encik Fendi ni tengking dia. Panggil dia perempuan sial, betina sundal, macam-macam lagi lah. Maki hamun dia, tengking-tengking, menjerit, marah-marah. Memang masa tu Syah memang malu gila. Masa tu Syah memang sedih gila lah kan. Siapa je tak sedih bila kita tiba-tiba kena tengking, kena jerit kat seseorang tanpa tahu apa salah kita, betul tak? Masa tu Syah ni nasib baiklah ada salah seorang office mate Syah. Dia pujuk Syah, dia pujuk, tenangkan fikiran Syah kejap. Lepas tu Syah terus minta untuk balik awal. Masa Syah dah balik tu, Syah terus call dia punya kekasih. Masa ni lah kekasih dia bagi tahu dekat Syah, suruh Syah bawa bertenang dulu, istirahat dulu. Sementara dia jemput Syah lepas dia balik kerja. Jadi lepas Syah ceritakan dekat kekasih dia apa yang berlaku mengenai mimpi sakit-sakit tu dan apa yang dia rasa macam ada orang dekat rumah dia apa semua kan. So kekasih dia ni pun bagi tahu nak bawa Syah ni jumpa makcik dia. Sebab kata kekasihnya ni, makcik dia ni pandai berubat. So masa tu Syah pun macam dah buntu, dah tak tahu apa nak buat kan. So Syah pun macam ikutkan je lah, follow the flow, ikutkan je. Kekasih dia ni pun terus call makcik dia tu lah. Masa kekasih dia call ni, badan Syah tiba-tiba menggigil, sejuk gila macam kena simbah dengan ais. Dan menurut kekasihnya, masa tu tiba-tiba Syah terbaring sambil kata bodoh, 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 bodoh. Banyak kali Syah ni menjerit dalam kereta, bodoh, 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 bodoh macam tu. Dan masa ni Syah tak sedarkan diri dah. Kata kekasihnya, masa tu dia sendiri pun tak berani dah nak tegur Syah. Sebab masa tu muka Syah pun dah berubah. Muka Syah tiba-tiba jadi biru, kebiruan macam tu. Lepas tu berubah jadi muka macam muka nenek tua. Sampai je ke rumah makcik kekasih dia ni. Okey, nama makcik ni dipanggil Makcik Ani. Okey, rupa-rupanya Makcik Ani ni lepas je kekasih dia call tu, Makcik Ani ni terus bacakan ruqyah. So bila dah sampai tu memang Makcik Ani dah bacakan ruqyah, siap-siap dah untuk Syah ni. Dan masa sampai ni, masa nak teruskan rawatan ni, Makcik Ani tu minta kekasih Syah ni untuk tahan bahu Syah. Menurut Syah, masa ni dia masih lagi sedar apa yang berlaku. Dan masa ni dia rasa macam dia nak ludah je dekat atas muka Makcik Ani. Dan lepas kejadian tu, Syah dah tak ingat dah apa yang berlaku dekat dia masa tu. So beberapa jam berlalu, Syah pun sedar lah. Bila dia sedar, dia terus dahaga. Dia nak air, dia dahaga sangat-sangat. Lepas tu, Syah pun tanya apa yang dah jadi dekat Syah sebenarnya. Masa ni lah Makcik Ani pun bagi tahu, sebenarnya Syah ni terkena buatan orang. Yang paling mengejutkan, orang tu dapat buat melalui gambar profile picture dekat laman sosial. Tujuan dia buat tu sebab dia tuduh Syah ni ada hubungan sulit dengan suami dia. Masa ni Syah memang dah tahu dah siapa yang kenakan dia. Dan menurut Makcik Ani, dia tahu perkara ni sebab dia tilik Encik Fendi. Dan rupa-rupanya Encik Fendi ni menaruh minat dekat Syah. Mungkin isteri Encik Fendi ni dia perasan perubahan yang berlaku dekat suami dia. Tambah lagi Makcik Ani cakap, memang hubungan mereka suami isteri selalu je bergaduh, selalu ada masalah dalaman. Yang paling mengejutkan lagi, memang
isteri Encik Fendi ni mempertahankan hubungan suami isteri tu menggunakan sihir. Menurut Makcik Ani dah buang segala sihir yang dihantar isteri Encik Fendi kepada Syah. Lepas kejadian tu, Syah terus cari tempat kerja lain. Sebab lepas je rawatan dengan Makcik Ani tu pun, Syah masih lagi sakit. Mungkin dia tak akan berhenti selagi Syah ada dekat situ. Selepas sebulan berlalu, barulah Syah dapat offer kerja dekat tempat lain. So, masa Syah dapat offer tu, Syah terus terima. Walaupun tempat kerja tu jauh dari rumah sewa dia. Masa ni Syah dah tak kisah dah, asalkan benda tu tak sakitkan dia lagi. Tapi, masa hari terakhir dia dekat tempat kerja tu, dia sempat berjumpa dengan Encik Fendi dan ceritakan apa yang berlaku dekat dia. Masa Syah bagi tahu dekat Encik Fendi tu, Encik Fendi langsung tak terkejut. Dia macam dah boleh agak apa yang berlaku dekat Syah. Jadi masa ni Encik Fendi pun minta maaf lah dekat Syah dengan apa yang dah terjadi, dengan apa yang isteri dia buat, dengan apa yang telah berlaku. Lepas je Syah pindah, Syah dah okey lah. Benda ni pun berlalu macam tu je, dah okey. Apa pandangan korang pasal cerita ni? Siapa yang salah? Syah salah ke Encik Fendi yang salah? Tapi bagi Ida, sebab itulah kita perlu jaga batas pergaulan. Walaupun kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi kita tak tahu benda ni kan. Orang perempuan ni memang sifat dia memang dengki. Benda macam ni padahal tak ada apa-apa pun, tapi bagi dia benda ni mengganggu suami aku. Tambah-tambah sekarang ni buat orang ni santau-santau, sihir orang ni dah jadi macam zaman dulu balik. Faham tak? Makin menjadi-jadi. So hati-hatilah semua. So sampai di sini sahaja cerita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Semoga kita jumpa lagi di cerita yang seterusnya. Bye bye.